salam sejahtera lah. Semoga semuanya masih lagi kekal sihat. Okay, tak pergi ke mana-mana. Jagalah SOP. Okay, untuk pagi ni kita akan melihat tajuk baru lah. Okay, boleh nampak ke paparan? Boleh. Boleh ya? Okay, good. Okay, kita akan pergi pada lukisan terbantu komputer. Okay? Lukisan terbantu komputer ni kalau hari-hari biasa awak akan melukis menggunakan kaedah manual. Okay? You lukis biasa sahaja. Tapi kalau kita menggunakan perisian AutoCAD, tahu kan AutoCAD? Okay? Dia akan jadi lukisan kita tu lebih tepat. Kalau kita tengok drawing ataupun plan-plan sebelum ni dia ada tunjukkan dimensi dekat sini. Ni dimensi lah. Tengok ni Ni adalah dimensi dia ni. Ni dimensi. Okay. Ni bila you buat pendimensian, arrow ni ni. You terpaksa lukis secara manual. Betul tak? Okay. Tapi kalau dalam AutoCAD, okay, semua ni menggunakan arahan ataupun command. Okay. Digunakan arahan ataupun command yang dinamakan sebagai command. Ni apa sahaja yang kita kehendaki, kita terpaksa tuliskan arahan dia. Kita bagi arahan, barulah AutoCAD tu dia akan bekerja untuk kita lah. Okay. So kalau you perhatikan dia punya dimensi kat sini semua dia adalah seragam. Even arrow pun. Size arrow apa semua kita boleh tentukan. Okay. So bila kita bagi arahan sahaja, okay, dia akan tunjukkan ataupun hasil dia adalah macam ni lah. Memang tepat. Okay. Sharp. Berbanding yang kita buat secara manual lah. Okay. So kalau kita tengok dalam lukisan terbantu komputer ataupun ringkasnya adalah LTK. Okay. Tadi dah kita terangkan dia menggunakan perisian komputer iaitu AutoCAD. Okay. Dan di sini dia minta kita nyatakan kepentingan. Okay. Kalau kita menggunakan AutoCAD, apa lebihnya? Okay. So kita tengok dia punya kepentingan adalah okay, ni kerja melukis menjadi lebih mudah, cepat dan tepat lah. Ni yang kita nak ni. Sebab dalam manual kita mungkin ketepatan tu agak berkurang. Okay. So dalam AutoCAD dia atasilah segala masalah tu. Okay. Lukisan teknikal boleh diubah sesuai pada bila-bila masa. Macam awak buat Word apa semua kan. Bila you nak padam, you nak baiki, nak betulkan, dia tak akan tinggalkan orang kata apa? Kesan, tak nampak bekas dia. Berbanding kalau kita menggunakan kaedah manual lah. Bila kita lukis, kita padam, dia akan nampak bekas-bekas yang kita buat sebelum ni lah. Okay. Tapi menggunakan AutoCAD, selesai masalah. Okay. Boleh simpan dalam bentuk soft copy. Sama juga macam you buat Word, PowerPoint, whatever lah. Okay. Ni boleh dicetak. Sama je. Bila kita guna komputer je, inilah kelebihan dia. Boleh dicetak dalam kuantiti yang banyak tanpa menjejaskan kualiti. Nampak tak? Okay. Yang ini adalah antara kepentingan LTK lah. Boleh dapat 4. Okay. Kerja kita akan jadi lebih mudah, cepat, tepat. Okay. Menggunakan LTK, kita boleh orang kata edit ataupun ubah sesuai anytime. Okay, janji kita save lah. Kalau kita tak save, kena buat semula lah. Okay, so for sure disimpan dalam soft copy dan biasanya dia akan menjimatkan masa lah. Bagi yang dah expert tu dia akan menjimatkan masa. Okay, dan dicetak dalam kuantiti banyak tanpa jejas kualiti. Okay, next. Okay. Sini kita tengok perbandingan antara lukisan manual dan juga menggunakan LTK. Kita tengok Kalau nak guna AutoCAD, for sure dia akan jadi sebaliknya lah. Okay. Kos dia lebih mahal berbanding yang manual. Okay. Ni Yang ini kita perlu kemahiran tak? Kelas. Kalau nak buat manual.
Perlulah kan, kena belajar dulu macam mana nak lukis garisan, nak guna garisan binaan, garisan objek. Okay, so dalam ni juga memerlukan perkara yang sama. Okay, ni lah. Kena belajar dululah macam mana cara kita nak operate ataupun nak gunakan perisian tersebut. Macam simple thing yang awak biasa buat, awak guna kalau AutoCAD awak gunakan words. Apa yang perlu awak tahu? Awak kena tahulah dekat mana key yang perlu awak panggil dia. Okay, betul tak? You nak buat nak tukar font, dekat mana nak klik. Tu you kena tahulah. Kena ada kemahiran mengendalikan komputer. Okay, dalam AutoCAD pun lebih kurang sama. Okay, ni yang digunakan peralatan. Kalau tak ada jangka lukis, tak boleh nak buat. So dalam AutoCAD, ni yang dia menggunakan peralatan elektrik dan elektronik. Bolehkah? Hopefully boleh. Simple aja. Dia bukan apa, sebab kadang mungkin juga ditanya kat awak soalan teori. So, apa-apa yang ada secara teori, awak perlu hafal lah. Okay. Okay, kita tengok pula 3 penggunaan LTK dalam industri. Okay. Dia adalah alternatif lah berbanding kita buat secara manual. Sebab secara manual ni kita terpaksa lukis macam yang kita lukis biasa tu, dia akan ambil masa. Okay, lukisan kita mungkin tak berapa nak cantik lah. Okay, kalau kita menggunakan ya perisian LTK, alternatif dia adalah kepada lukisan manual lah dalam menghasilkan lukisan 3D dan juga 2D lah. Dia boleh render. Okay, macam-macam dia boleh buat. Nanti kalau you belajar, you boleh hands on, you akan tahulah. Okay, animasi tak animasi semua ada. Ni menghasilkan model cetakan 3D, okay, rapid prototyping pun ada, menghasilkan produk dengan penggunaan teknologi CAD, CAD lah. Okay, so kita tengok yang seterusnya. Okay, ni lah. Ni extra lah. Okay, dia nak 3 tapi ni ada antara yang extra dia. So, kita ada pula nyatakan 3 perisian lukisan terbantu komputer di dalam gelap dah. Pasaran. Okay. So 3 perisian adalah apa? Kita ada, mungkin kita boleh gunakan AutoCAD. Okay. SolidWorks. Dalam industri dia akan gunakan perisian-perisian ni lah. Okay. Yang bersesuaian. Cashier. Okay. Dia ada juga Visio. IronCAD. Bukan Iron Man Autodesk Inventor. Okay, kita ada Rhinoceros. Kita ada Tiffin BIM. Okay, itu antara jenis-jenis perisian yang boleh kita gunakan. Tapi yang kita gunakan untuk sekolah, okay, adalah AutoCAD. SolidWorks ni pun saya pernah gunalah. Okay, tapi orang kata mengikut keadaan semasa ataupun pasaran. Okay. Yang ni industri banyak gunakan lah. Dia ada dia punya features dia lah. Ada pro con dia. Boleh So AutoCAD yang kita akan guna lah. Okay. Next kita juga ada. Okay. Ni lah. Dia tanya kita 3 cara untuk kendalikan perisian AutoCAD dalam menghasilkan lukisan. Apakah dia? Okay. Dia ada menu pull down dia. Okay. And then ada toolbar. Macam dalam Words juga. Ada command line. Ni command yang kita nak bagi arahan dekat dia lah. Dalam bentuk type ataupun dalam bentuk kita klik dia punya toolbar. Okay. Boleh Yang ni kena hafal lah. Kena tahu. Okey, yang ini adalah paparan dalam perisian AutoCAD tersebut. Dalam laptop saya ni saya tak install. Jadi saya tak boleh nak tunjuk. Okey, so ini yang kita keluarkan lah daripada paparan AutoCAD. Boleh guna web browser tapi kalau saya gunakan web browser, okey, dia punya features ataupun dia punya kedudukan menu, pull down apa semua tu dia agak berbeza berbanding dengan AutoCAD yang kita install. Okay.
Okey, untuk siapa yang ada laptop kat sini? Boleh tahu tak? Apa ada? Anyone? Baik, tak ada siapa. Senyap je. Domain kat tangan ni tu. Oh, saya tak ada dua skrin kat sini. Saya tak pakai monitor yang satu lagi tak pasang. So saya tak nampak paparan. Oh, So saya saya ada. nak keluar. Siapa? Amal dah. Mama ada seorang je. Ada tu. Ada, okey. Bagi sesiapa yang ada komputer, okey, walaupun kita tak install AutoCAD periksian ni dalam you punya laptop, tapi as a trial, okey, katalah awak nak mencuba. Awak boleh je ambil AutoCAD yang menggunakan web browser. Faham tak? Contoh macam apa lagi macam kita nak buat Canva apa semua kan, kita tak perlu install benda tu. Nampak tak? Kita just pergi dekat Omnibox dekat bahagian atas you punya space yang kat atas tu, dekat Omnibox tu lah. Okay? You typekan dekat sana webautocad.com. Okay? Awak boleh tengok paparan tu. Macam mana nak kendalikan LTK ni dalam web browser lah. Dia tak save apa-apa lah. Dia tak perlu diinstall. Awak boleh gunakan. Okay? Cuma dia agak berbeza sedikit lah dia punya paparan tu. Siapa yang ada tu boleh try lah. Okay? Boleh try sikit-sikit macam tu lah. Okay. So bila kita cerita tu dia nampak sedikit lah apa bendanya. Okay. Di sini namakan tertingkap berikut yang terdapat dalam LTK kita ataupun AutoCAD lah. Okay. Kalau kita tengok dekat sini dia ada je. Ada zoom. Okay. Ada pen. Pen ni yang kita gerak-gerakkan tu. Okay. So kita tengok kat sini ni. Dia ada menu pull down. Yang ni lah. Bila kita klik dia akan turunkan secara macam ni. Menu pull down menu ni. Nampak tak? Ni menu. Bila kita klik dia akan turun ke bawah. Dia pull down ke bawah. So kita boleh pilih lah apa yang kita nak. Setiap satu ni dia akan keluar. Macam words juga. Okay, dalam AutoCAD dia sama je lebih kurang. Cuma dia punya istilah-istilah dia berbeza lah. Okay. So kita tengok pula. Ni adalah command line. Di bahagian bawah dia ada command line. Dia ada satu space kosong dekat sana. Katalah kita nak lukiskan circle. Katalah kita tak nak gunakan dia punya orang kata apa, dia punya ikon-ikon yang dah siap ada kat sana. Kita juga boleh type eja je perkataan C ataupun CIRCLE, dia akan faham, dia akan tahu dah apa yang kita nak. Okay, so bila kita lukis je, dia akan keluarkan bulatan. Okay, yang ini adalah standard toolbars dia. Ni kita boleh tengok lah. New, open, save as, plot. Okay, dalam AutoCAD, okay, kalau dalam words, saya bawa contoh yang simple lah. Kalau dalam words, kalau kita nak cetak, apa arahan kita bagi dekat words kita? Yang simple je untuk cetak. Apa arahan dia? Arahan dia apa? Dan print. Arahan dia adalah print. Okay. Tapi dalam AutoCAD, arahan dia adalah plot. P-L-O-T. Okay. So bila kita bagi arahan, kita minta untuk cetak, inilah yang kita akan tulis lah. Ataupun kita akan klik ni P-L-O-T. Plot. Plot ni adalah print lah. Okay. Kalau kita nak save, kita tekan save je lah. Save as. Sama je yang lain-lain tu. Okay. New, open semua sama je. Boleh faham Cuma dekat bahagian bawah sini sahaja dia ada macam extra sikit lah. Dia ada command line. Okay. Dia tanya lebih spesifik tau kalau bulatan. Bulatan yang nak awak lukis tu awak nak gunakan kaedah apa? Nak bagi pusat, radius semua dia akan tanya siap-siap. Okay. Kalau you nak radius 30 ke 40 ke dia akan hasilkan dekat awak siap-siap. Boleh ke? Boleh Ini secara teori.
Okey, antara arahan dia lagi adalah status bar dia. Ni. Kalau dia tak klik, dia tak akan keluar pada paparan AutoCAD kita. Nampak tak? Dia akan bagi features yang lebih mudah untuk kita lah. Tak payah kita nak cari satu persatu. Sebab dalam AutoCAD ni dia terlampau banyak arahan dia. Okay, dia punya toolbar dia terlampau banyak. Sekejap saya patah balik. Sekejap. Ni ya. Ni dalam paparan dia ada semua benda-benda ni. Kalau perhatikan boleh nampak jelas tak kat sini? Ada tulis, ni ada lengkung sikit ni, ada circle apa semua ni. Arahan-arahan tu semua ada dalam paparan bila you buka AutoCAD. Okay. So tadi yang kita panggilkan dia di sinilah. Ni ya. Kita klik ni ya. Step satu ni ya. Okay. Apa benda yang kita nak kita klik. Grid, kalau nak grid tu dia akan keluarkan yang titik-titik tu lah supaya kita tahu dekat mana kita nak allocatekan garisan kita. Dah boleh agak lah. Okay. Ini UCS. Okay. Icon UCS. Ada X, Y, Z pun ada kalau 3D. Okay. Okay. Boleh nampak tak paparan? Jelas tak dia punya ni lah gambar rajah kat sini? Jelas tak? Jelas. Jelas Okey, yang pertama ni adalah kalau you perhatikan dia ada straight line kat sini. Nampak ni Yang ini adalah arahan untuk kita melukis garisan. Okey. Nampak Dalam jadual 2 kita ada ikon. Okey. Perintah melukis ataupun command untuk kita draw. Okey, dan dia minta kita nyatakan nama ikon tu apa. Satu je saya nak ingatkan awak. Bila kata kita jawab soalan lah. Okey, mungkin lah ataupun kita tanya dalam kelas ke apa ke. Okey, apakah nama ikon ni? Jangan tulis garisan. Nampak tak? Jangan tulis bulatan, lengkung, segi 4, segi 5. Jangan tulis yang itu. Sebab apa? Dalam AutoCAD, segala arahan dia adalah dalam bahasa Inggeris. Dia menggunakan bahasa Inggeris. Jadi awak terpaksa tulis dia eja lah line. Okay. Ni L-I-N-E. Kalau kita tulis arahan, garisan apa semua dia tak akan faham. Nampak tak? Dia ada satu lagi perisian yang kita boleh gunakan dalam bahasa Melayu. Okay. Tapi kita tak gunakan dalam kita punya syllabus. Kita guna AutoCAD. So in English lah. Kegunaan dia untuk melukis garisan lurus. Ni kegunaan dia. Yang kedua adalah, apa benda yang kedua? Siapa boleh jawab? Circle. Pandai. Circle. Ejaan pastikan betul. Okay. Dan tujuan dia adalah untuk melukis bulatan lah. Okay. Dan yang ini adalah lengkung ARC, arc. Okay. So tujuan dia melukis lengkung lah. Okay. Ni rectangle. Okay. Ni. Boleh Kegunaan dia tu adalah apa benda. Okay, benda tu apa dia? You just tulis balik je. Dia punya fungsi ataupun kegunaan dia. Okay, kita ada polygon. Ejaan pastikan polygon Jangan eja P-O-L-I. Nampak tak? Dengan hanya satu alfabet kat sana, dia dah membezakan antara BI dengan BM. So make sure kalau kata dalam tulisan awak, pastikan you eja dia Y lah. Polygon. Ni Bina polygon sekata. Arahan dia akan tanya dekat awak dekat bahagian bawah tu. You bagi je arahan polygon. Dia akan tanya awak, polygon jenis apa yang awak nak hasilkan. So macam mana kita nak bagi tahu? Sama ada kita nak bagi dia 5, 6, 7, 8. Kita bagi arahan bilangan sisi polygon. Dia akan createkan untuk awak polygon jenis apa yang awak kehendaki. Kalau 6 yang awak bagi tahu kat situ, dia akan lukiskan dekat awak hexagon lah. Dan kalau 7 dan seterusnya macam tu lah. Boleh Tapi yang sekata lah. Kalau tak nak polygon sekata, awak terpaksa lukis sendirilah. Yang ini yang awak kata auto lah. Okay, memang mudah sangat. Ni titik, point. Nak buat titik lah. Okay. And then kita ada ellipse. Ni ellipse. Ejaan dia E-L-L-I-P-S-E. Okay. Nak bina ellipse lah.
Dan yang ini adalah dia tulis kat sini M multiple text. Okay. Macam mana cara kita nak tulis? Kalau dalam manual, awak terpaksa ada 2 garisan panduan and then baru tulis kat dalam tu kan, dekat antara 2 garisan tu. Tapi dalam AutoCAD, you just klik apa jenis tulisan yang awak nak, dia akan tuliskan untuk awak lah. Type you kena type sendirilah nak tulis apa kan, text dia. Okay, ini adalah antara ikon dan juga kegunaan dan yang ini adalah nama ikon tersebut. Boleh? Kalau you tengok secara manual mungkin awak tak dapat feel lah. Tapi kalau you yang ada komputer, lepas ni pun dah boleh try tengok macam mana features dia. Okay? Okay, kita tengok dulu teori. Okay? Sebab yang ni teori ada dalam soalan modul kita kan? Okay, so kita penuhkan lah. Okay, nyatakan 3 kaedah yang digunakan untuk melukis garisan. 3 kaedah. So yang first kali kita boleh gunakan kaedah mutlak absolute koordinat. Okay, you akan tengok nantilah. Okay, kita akan detailkan. Koordinat bandingan, relative koordinat dan satu lagi adalah kutub bandingan. Dia ada gunakan pola lah. X, Y. Okay, contoh macam yang dekat Rajah 1 di bahagian kiri kita. Tengok bila kita nak buat lukisan dalam paparan AutoCAD kita di atas skrin kita akan monitor ataupun kita akan control dekat kita punya keyboard. Nampak keyboard. Bukan kita lukis dekat atas skrin tu. Kita akan monitor di keyboard kita. Okay, you nampak tak tulisan A di sana? Nampak A kat sini? Nampak. Okay, apa dalam kurungan dia? Dia ada koordinat 10,30. Betul? Betul Betul. Okay. Yang ini adalah orang kata starting point kita. Kalau kita tahu dah kita nak lukis kat mana, okay, kita akan bagi arahan dalam bentuk koordinat. Nampak tak? Okay. 10 ni adalah paksi X. Okay. Yang ini adalah paksi Y. Contohlah saya lukis sedikit. Katalah ini adalah paparan di skrin kita. Rectangle lah kan. Okay. 10 tu adalah paksi X. 10 daripada jarak ujung ni sini pergi ke sini adalah macam awak buat translasi. Dia ada pergerakan untuk mengufuk iaitu X dan juga vertical Y. Sama ada dia negatif positif. Okay. So ni adalah 10. 30 naik ke atas. Ke sini. Nampak dia bergerak sini, bergerak sini. Ni paksi X dia, ni paksi Y dia. Okay. So starting point kita di A adalah di sini. Koordinat yang kita gunakan untuk kita start kita punya titik nak melukis garis lurus tu adalah 10,30. 10 adalah X, 30 adalah Y. Kalau kita start di sini, apa berlaku? Ujung ni betul-betul. Contohlah dia ada paparan dia lah. Ni skrin dia yang luas sekali lah. Okay. Ni lah. Katalah kita start di situ. Apa dia punya koordinat? Koordinat dia berapa? Dia belajar mat ni. Berapa koordinat dia? Kalau saya start di X tu. Di sini lah. Ni lah. Kosong. Kosong. Koma kosong. Nampak tak? Kosong, kosong. Okay. Di situ pun boleh start. Tak kisah. Okay. So di sini dia tunjukkan contoh kita. XY kita adalah 10, 30. So kita nak bergerak ke atas kat sana. Okay. Dia bagi koordinat dekat kita 70, 60. So you kena type lah 70, 60. Nampak pada keyboard kita. So dapatlah terhasil garisan yang keadaan dia condong macam ni. A, B. Contoh. Okay. So bila kita gunakan kaedah yang macam ni, kita typekan dia punya koordinat 10, 30, 70, 60. Dia adalah koordinat mutlak. Nama dia adalah koordinat mutlak. Absolute koordinat. Nampak tak? Ni koordinat mutlak. Koordinat. Okay.
Yang ni kena tahulah dia punya apa orang kata nama dia. Ni apa dia? Boleh Okey, yang kedua pula, okey, dia menggunakan kaedah kutub bandingan. Apa beza dia? Beza dia adalah, okey, kita start pada titik yang sama. Ni contoh dia tak semestinya 10.30 lah. Okey, dan kita ada arahan ni arahan angle. Dia nakkan sudut 31. Okey, so kita kena type arahan dia adalah 31. Okey, sudut biasanya nanti you akan tahulah macam mana nak type sudut macam tu. Dia ada dia punya button dia dalam kita punya keyboard. Ada kan? Segitiga yang macam tu tu. Okay. Type lah 31. Dia akan bagi dekat awak bukaan sudut tu adalah 31 darjah. Dan berapa panjang dia? Awak type lah 58. Add 58. Dia akan bagikan dekat awak garisan yang macam ni lah. Nampak Yang ini kita gunakan kutub bandingan. Yang tadi mutlak. Mutlak dia ada ni kedua-dua koordinat. Mutlak lah. Sini satu, sini satu. Yang ini pula dia ada kutub bandingan. Dia beri dalam bentuk angle. Okay. Dan juga kena tahu panjang AB. Nampak Di sini kita tak perlu info tentang panjang AB. Kita ada dua koordinat, kita dah boleh hasilkan panjang AB. Dengan keadaan dia condong, lurus di sana. Okay? Tapi untuk kutub bandingan, kena ada angle dan juga panjang AB, juga starting point kita di mana. Nampak? B, koordinat dia kita tak perlu. Bila ada angle, yang ini menggunakan kutub bandingan lah. Okay, next kita ada. Okay, yang ini sambungan lagi. Okay, yang ini dalam perintah modify. Kalau you klik dekat menu pull down modify, dia akan ada perkara-perkara ni lah. Nampak Modify maksudnya kita nak repair lah, kita nak baiki. Nak padam ke apa ke. Yang ini semua orang tahu dah. Nampak Dia punya icon adalah eraser kan. Hujungnya awak punya pensel. Okay. So nama icon dia adalah erase. Tulis erase. Jangan eja eraser. Ramai yang salah ni. Dia pergi tambahnya huruf R di belakang. So bila eraser, dah salah lah. Eraser adalah benda tu. Objek itu. Tapi kita nakkan dia punya nama, ikon, perintah dia apa kan. So dia adalah erase. Nampak tak? Okay. So ejaan dia adalah E-R-A-S-E. Kegunaan dia apa? Nak padam, nak hapuskan objek yang dah awak buat tu lah. Okay. So yang kedua kita ada copy. Kita tengok dia punya ikon ni, kita dah tahu dah. Oh okay, yang ini adalah copy. So ingat you fahamkan macam ni. Dalam AutoCAD, selain dari diberi ikon-ikon ni dalam bentuk ikon, dalam bentuk gambar rajah lah. Okay. Kita juga boleh tuliskan arahan pada command dia. Katalah kita cari ikon tak jumpa. Faham tak? Tapi kita nak gunakan erase ni. So awak boleh type dekat bahagian command. Sama ada you type erase, you nak guna erase, you nak guna copy, you type sahaja. Dia akan menghasilkan perkara yang sama. Benda yang sama. Kegunaan yang sama. Nampak tak? Tapi you kena tahu eja lah. Okay? Ejaan dia adalah dalam, tadi dah sebut, dalam bahasa Inggeris. Copy. Dia copy lah. Duplicate. Okay? Menggandakan objek. Okay? Yang ini pula adalah mirror. Mirror tu apa? Dia duduk macam ni lah. Ni ada garis ataupun paksi simetri. Mirror dia di sebelah sini. Dalam keadaan paksi simetri dia tegak, vertikal. Kalau you nak mirrorkan dia dalam horizontal, segitiga awak akan duduk di sebelah bawah tu lah. Ikut garisan paksi simetri kita. Kita lukis satu segitiga kat sebelah ni. Okay, contoh lah Saya ada satu segitiga. Ni lah. Katalah saya lukis segitiga juga. Saya bagikan arahan dia dekat sini. So dia akan duplicate kan. Dia akan menghasilkan awak punya apa tu orang kata diagram. Satu lagi tu di sebelah sini.
Nampak tak? Dia akan dapat perkara yang sama. Tapi kalau you lukis sebelah sini, dia akan menghasilkan macam ni lah. Segitiga di sebelah garisan paksi simetri yang kita highlightkan. Sangat-sangat mudah dalam AutoCAD. Menghasilkan image yang sama bergantung kepada arahan paksi simetri apa yang awak bagi. Kalau horizontal, dia akan duduk di sebelah bawah lah. Kalau vertikal, dia akan duduk di sebelah objek kita. Ataupun ni lah. Okay, ni you nampak yang colour biru. Okay, yang ini pula adalah offset. Offset dia buat apa? Okay, offset dia bina objek baru yang selari dengan objek yang dia pilih lah. Dia offsetkan dia. Okay, yang ini pula adalah array. 1, 2, 3, 4. You buat satu, you boleh, tadi duplicate boleh buat satu. Tapi kalau array, dia ikut kita. Kita nak berapa bilangan tu disusun. Okay, kalau nak 4, kita bagi tahu lah arahan dia. Dia akan tanya kita lah. Okay, sentiasa, orang kata apa, AutoCAD ni sentiasa on track. Okay, dia tanya kita lepas ni nak buat apa. Awak cuma kena sensitif dengan apa yang dikehendaki. Dan kena tahu apa arah perjalanan kita. Okay, apa destinasi kita, iaitu perjalanan dia awak kena tahu satu persatu lah. Maksudnya dalam AutoCAD ni langkah satu persatu awak kena mahir. Contoh nak melukis bulatan, arahan apa yang awak perlukan. Okay, langkah yang kedua nak melukis garisan, step by step. Okay, sebab sekarang ni, saya masuk sikit lah sekarang ni kemungkinan AutoCAD kita dalam soalan SPM, okay, dia akan tanya awak langkah-langkah yang perlu awak susun. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah. Okay, apakah langkah? Maksudnya you kena tahu perkara pertama apa nak buat. Okay, perkara kedua apa nak buat. Okay, apa benda yang awak kena tahu tu. Contoh lah try to imagine awak sekarang nak melukis soalan, for example let's say soalan rajah pembesaran dan pengecilan. Contoh lah dia bagi dekat kita gambar rajah tu. And then dia bagi arahan AutoCAD. Arahan dia akan tuliskan, awak dikehendaki untuk tuliskan number sahaja. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Okay. Awak kena isikan ruang yang kosong. Katalah 1 dia dah bagi dekat awak. Okay. Langkah yang kedua apa dia? Untuk soalan rajah pembesaran dan pengecilan. Takkan you nak terus dapatkan dia punya hasil akhir kan? Dia mesti ada step dia satu persatu. Macam mana you buat dalam manual, begitu juga awak kena tahu nak buat dalam AutoCAD. Lebih kurang sama. Okay. Lepas awak dapatkan semicircle, nak kena buat apa. Tu dia punya arahan-arahan dia lah. Boleh faham Okay, so cara kita nak susun langkah-langkah dalam AutoCAD. So kena tahulah. Tahu juga secara manual. Tahu juga macam mana nak apply dalam perisian kita. Boleh dia. Array tadi balik pada array, dia membuat salinan beberapa salinan objek yang disusun atur dengan bentuk. Berapa bilangan dia awak tentukan. Okey, yang ini awak nak gerakkan. You nak move dia. Okey, ni arrow dia. Kiri kanan atas bawah. Move lah, gerakkan. Nak pindahkan objek. Nak gerakkan daripada satu tempat ke tempat yang barulah. Okey, yang ini adalah trim. Nampak dia cantas, dia potong. Okey. Ejaan dia adalah TRIM. Kalau sebelum ni yang paling familiar, paling kerap ditanya adalah soalan trim, erase. Dua nama ikon ni memang sangat-sangat familiar lah. Trim, erase. Lepas trim nak buat apa? Lepas trim, erase. Trim tu kita potong bahagian yang kita tak nak. Bila dah kita potong, kita kena erase dia. Kalau tak, dia akan kekal di situ. Nampak tak? So, dia punya padanan dia adalah trim erase. Okay? Walaupun secara teori, tak apalah, awak hafal lah, fahamkan. Dia potong sebahagian objek yang tak dikehendaki. Kita juga kena tahu kat mana kita tak nak bahagian tu. Kita kena bagi tahu dekat ataupun kita hasilkan dalam bentuk perintah untuk AutoCAD kita. Dia akan faham lah. Okay. So yang ni adalah fillet. Fillet.
Fillet ni maksud dia apa? Contohlah. Okay. Contoh saya ada, katalah saya ada rajah gitu, segi empat. Boleh nampak tak segi empat yang saya lukis? Saya shadekan dia. Nak bagi nampak lah. Okay. Segi empat ni. Saya dah lukis segi empat. Tiba-tiba kan. Daniel Hakim. Tiba-tiba bahagian bucu ni katalah bucu kat sini. Saya tak nak dia sharp. Saya nak supaya dia ada curve. Okay. So saya boleh bagi arahan fillet dekat dia. Saya klik dekat line yang ini. Saya klik dekat line yang ini. Kadang dia ada tanya lagi arahan lain berapa radius yang kita nak untuk kita punya lengkung tu. Okay. So you bagilah nanti. Dia akan automatic dapat curve kat sana. Yang ini tadi dah hilang. Okay. So hasil dia adalah curve di sebelah sini. Dia akan jadi gitu. Bahagian ni tadi kita dah filletkan dia. Okay. Kita dah jadikan dia curve. Okay. Sangat-sangat mudah. Buat lengkung dekat bucu objek lah. Boleh setakat ni? Walaupun teori, dapatlah sikit-sikit dalam fikiran awak tu, datanglah dekat awak erase, copy, mirror, whatever lah. At least you tahu bila benda-benda ni apa dia sebenarnya. Dia ada dalam arahan perisian AutoCAD kita. Ni ada lagi. Tadi modify. Sekarang dimensi pula. Sekejap kalau internet tu tak okey baru saya baru saya masuk .form 4. Okey, nama icon. Ni untuk dimensi lah. Tadi kita buat untuk modify. Modify tu adalah untuk auto-auto lah. Macam tu. Okey, untuk dimensi pula icon dia apa? Okey, yang ini adalah dimensi linear. Macam awak belajar manual you buat dimensian, kaedah pendimensian kan? You belajar sistem apa? Siapa yang ingat? Siapa ingat? Sistem apa kita belajar dalam pendimensian? Semua dah lupa ke? Amar? Apa jenis sistem pendimensian dalam awak lukis secara manual tu? Ingat lagi tak? Ikarah yang terjajah ke? Yes, very good. Kita belajar sistem pendimensian ada dua, iaitu sistem terjajar dan juga sistem eka arah. Dalam AutoCAD juga ada perkara yang sama, cuma nama istilah dia lain lah. Okay, kita ada linear. Sekejap kita tengok satu lagi. Kita ada linear, mendimensi garisan mendata atau menegak, dan satu lagi adalah align. Okay, mendimensi secara condong. Dia mengikut garisan kita. Okay, yang ini terjajar, yang ini eka arah kita lah. Okay, dia sama je lebih kurang. Okay, yang ini adalah radius. Dia mendimensikan radius ataupun jejari. Nampak Dia tunjuk separuh je dia punya arrow dengan garisan penunjuk dia tu. Itu adalah nak melabelkan, nak mendimensikan radius. Kegunaan dia, dimensi jejari bulatan ataupun lengkung. Okay. Jangan tulis lengkung Bila tulis lengkung tak ada pusat. Nampak tak? Bila ada istilah radius, mesti tahu dia punya pusat. Nampak So dia kena lengkuk. Lengkuk ni ada pusat, tahu jejari dia. Okay. Yang ini pula adalah diameter. For sure untuk dimensikan diameter bulatan. Okay. Dan yang ini adalah angular angle. Okay. Dimensi sudut. Dan yang ini pula adalah oblique. Oblique ni apa benda sebenarnya? Kadang-kadang dimensi tu dia tak ikut kedudukan oblik kita. So kita kena bagi arahan lain pula dekat dimensi tu. Okay, kita bagi arahan lain oblik. Secara dalaman tepi inci nanti kita akan troka juga. Okay, untuk setakat ni, ini adalah untuk dimensi. Dalam dimensi dia ada arahan-arahan ni lah. Okay, boleh
Tak boleh pun kena boleh juga. Okey, yang ini pula adalah perintah untuk object snap. Apa maksud object snap? Ini specialnya AutoCAD. Contohlah Saya ada satu garisan. Okey. Dan sekarang ni saya sebenarnya nak buat katalah saya nak buat satu rajah poligon. Bukan poligon sekata, saya nak lukis suka-suka je. Okay, menggunakan garisan demi garisan. Okay, saya dah ada satu garisan mengufuk. Okay, dan tiba-tiba saya terkeluar daripada arahan line tu. Okay, saya dah lukis dah arahan horizontal line tu. Tiba-tiba saya nak sambung kerja. Bila saya nak sambung kerja arahan macam biasa, arahan line sekali lagi yang kita terpaksa bagi dekat AutoCAD. Tapi kita kena ada satu lagi perkara utama di sini adalah object snap. Object snap ni adalah kalau istilah yang lebih awak faham, istilah ni tak masuk dalam buku kita. Cuma ni cakap-cakap kosong biasa di sini. Okay. Cara kita nak tangkap hujung garisan. Nak bagi dia tepat-tepat betul-betul di hujung garisan tersebut. Kita kena bagi perintah dekat dia adalah object snap. Kita nak snap di hujung. Nampak Nak snap dekat bahagian objek di mana? Contoh yang di sini adalah di hujung. So bila saya tak bagi arahan object snap, apa jadi? Saya punya garisan mungkin duduk tak kat sini. Dia tak bercantum. Nampak tak? Bila kita zoomkan dia baru kita nampak, oh dia tak bercantum rupanya. Sebab dia tak tangkap betul-betul di hujung. Sebab arahan object snap tu kita tak bagi ke dia. Tapi kalau kita klik button object snap, dia akan terus je tangkap di hujung sini. Betul-betul dia tangkap di hujung garisan kita. Okay, sebab tu ada ikon garisan ada bulatan. Bulatan tu menunjukkan di bahagian mana yang kita nak tangkap garisan tu, nak sambung dia secara lebih tepat dan jitu. Betul-betul ngam-ngam. Dia ada sebab lah kenapa kita perlukan sambungan yang betul-betul kena di bahagian hujung, di tengah, kuadran, ada banyak lagi di bawah sana, kita akan pergi. Okay, di hujung sana. Sebab bila kita nak render ataupun apa, kalau kita, ataupun even yang paling simple adalah untuk trim. Okay, kalau kita nak trim, kalau kata kita punya garisan tadi tak bercantum, katalah macam ni sahaja, dia tak sampai, dia tak boleh nak trim. Sebab arahan awak nak buang bahagian yang sebelah sini. Awak klik dekat garisan yang di atas tu, tapi dia tak sampai ke sana. Jadi macam mana dia nak trim? Dia tak boleh baca. So bila pakai object snap, memang dia punya garisan akan betul-betul kena di bahagian hujung. Okay, ini memang kelebihan AutoCAD lah. Saya sangat suka sebab perkara-perkara ni lah. Okay. Even kalau dalam PowerPoint pun kita tak dapat sharp, tak dapat tangkap di hujung. Hanya dalam AutoCAD. Okey, ni endpoint. Hujung. Nampak tak? Garisan, ada bulatan 2 kat sini. Bahagian sini satu. Itu menunjukkan endpoint dia. Kegunaan dia adalah, dia nak menanda sama ada pada permulaan ataupun di akhir garisan lah. Okey? Tahu dia punya kegunaan? Okey, yang ini pula adalah midpoint. Nampak tak? Bulatan kecil yang kalau merah di sini, dia tunjukkan betul-betul berada di tengah-tengah garisan kita. Itu di midpoint. Kalau kita bagi arahan object snap, satu garisan, kita nak sambung garisan, contoh di sini Saya ada satu garisan. Garisan tu saya tak tahu berapa panjang dia. Okay? Tapi lukisan saya yang berikutnya adalah saya nak supaya garisan tu berada di sini. Betul-betul tengah. So arahan apa saya nak bagi? Saya kena klik dekat ikon midpoint, ikon ni. Okay, barulah dia akan tangkap di sini. Nampak? So akan jadi mudah sangat. Okay, so kegunaan dia adalah ni untuk tanda pada pertengahan garisan ataupun lengkung mana-mana lah. Okay, ni dia betul-betul tangkap dekat midpoint dia. Okay, titik tengah dia. Okey, yang ini pula adalah intersection. Dia macam ni. Okey, intersection.
Okay, kegunaan dia adalah menada titik persilangan dua objek kita. Nampak bila ada dua garisan kita tak tahu kat mana. So kita nak sambung lagi garisan dekat contoh kita ada persilangan yang macam ni. Contohlah macam tu. Saya nak sambung lagi satu garisan. Betul-betul di intersection dia. So kalau kata kita tak ada arahan objek snap, mungkin garisan kita sambungan yang dekat intersection tu dia tak pergi ke intersection tapi dia pergi ke situ. So bila ada arahan objek snap, dia akan exactly kena pada persilangan. Kalau kita tengok secara kasar, mungkin tak nampak tapi bila kita zoomkan dia, kita akan nampak lah sama ada drawing kita tepat ataupun tak tepat. Okey, so yang ini adalah circle ataupun yang ini circle Okay, ini adalah circle dan bila kita bagi arahan objek snap, dia akan betul-betul berada di tengah-tengah bulatan iaitu center dia. Nampak tak? Saya ada satu bulatan. Ada satu bulatan dekat sini. Okay? Saya nak sambungkan satu garisan. Okay? Saya nak sambungkan satu garisan yang bermula betul-betul di pusat bulatan kat situ. So arahan apa nak bagi? Kita kena klik ikon yang inilah. Okay? So barulah boleh tulis ni. Kita klik kat sini, dia akan terus dapat dia punya center untuk garisan yang nak kita lukiskan. Ni apa pula lah ni? Saya pun tak tahu apa kena dengan kawan awak seorang ni. Okey, menanda titik tengah bulatan ataupun lengkuk. Okey, dan ini adalah kuadran. Apa maksud kuadran? Kita ada satu bulatan. Okey, ni satu bulatan. Kuadran kita kat sini, kat sini. Dia akan bagi dekat kita ni point, kuadran, kuadran, kuadran. Sukuan. Nampak tak? Okay. So, mestilah dia punya kegunaan dia mesti ada ayat sukuan bulatan di sana. Dia nak tanda mana-mana 4 sukuan bulatan. So, kegunaan dia tak sukar dia lebih sinonim kepada apa yang ada pada nama dia. Janji awak faham lah. Walaupun in English kan. Okay, next kita ada tangent. Tangent ni yang kita belajar lah. Bila ada satu bulatan, kita nak melukis satu garisan tangent, kena ada titik tangent. So di sini kita nak tangkap titik tangent sebelum kita nak melukis garisan tangent lah. Kalau awak secara manual, awak terpaksa guna kaedah Chico lah kan. Circle in, circle out. Tapi dalam perisian AutoCAD kita, tak perlu lagi Chico tu. Circle in, circle out tak perlu dah. Apa yang perlu adalah you just klik button sahaja. Klik ikon ini and then dia akan menghasilkan garisan tangent pada awak secara automatik. Senang sangat. Okay? Ni you faham Kita ada bulatan nak lukis garisan tangent. So titik tangent tu yang kita nak objek snapkan dia. Okay? So kita akan dapat kedudukan tangent yang betul lah. Lebih mudah. Yang ini pula adalah perpendicular. Apa dia perpendicular? For sure akan jadi 90 darjah pada garisan kita. Maksudnya garisan kita tak akan sengit lah. Dia akan dapat 90 darjah. Tepat-tepat di sana. Okey. Boleh ke? Boleh nampak gambaran sikit dah apa AutoCAD buat untuk kita. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh boleh faham sikit-sikit walaupun kita tak hands on lagi. Okey. Next. Kita tengok sedikit lah Berapa sekarang? 9, 10. Okey. Kejap. Saya tunjuk satu ni Okey. Rajah 2 menunjukkan satah mudah ABC, DE. Dia minta kita lengkapkan inilah perintah kendalian menggunakan AutoCAD. Okey, dia bagi kat kita rajah 2. Okey, kita nak menghasilkan rajah 2 ni secara hands on kita. Okey. So apa yang perlu kita buat, kita kena ada arahan-arahan ni lah. Ini adalah perintah kendalian yang saya kata tadi tu. Command dekat mana kita nak tulis. Kita nak tulis apa? Kita kena tulis ni draw line. Okay? Ni adalah antara yang kita belajar tadi tu lah. Yang koordinat
mutlak dan apa ni satu lagi adalah kutub bandingan. Nampak tak? Bila ada ni jarak 50 adalah jarak garisan tu dan yang ini adalah sudut dia adalah kosong. Nampak So, kita akan patah balik kat sini. Okey, ni kita ada starting point di 50-50. Kita nak lukiskan garisan ni 50 kita kat sini. Nampak? Angle dia kosong lah sebab dia orang kata berada mengufuk betul-betul pada titik 50 awak. So dia punya angle kosong lah. Kalau dia ada angle, garisan dia akan terangkat sedikit lah. Ni Kalau dia ada angle lah, garisan awak akan ada macam tu. Tapi dia nakkan garisan tu berada pada line yang sama. So angle yang kita bagi adalah kosong. Ni adalah antara perintah-perintah yang kita kena tahulah. Bila kita bekerja dalam nak menghasilkan lukisan kita menggunakan AutoCAD. Ini adalah antara latihan dia. Bila awak belajar, you duduk depan komputer, depan laptop, you try, you akan familiar. Sekarang memang tak nampak lagi lah. Cuma apa yang saya nak bawakan di sini adalah you nampak secara kasar paparan dia apa benda sebenarnya. Okay? Ini adalah antara perintah-perintah dia. Kita akan tengok secara teori dulu. Draw line. Okay, kena ada comma. Ni arahan yang awak kena type di keyboard. Nampak tak? Draw line, snap to endpoint, comma, at 60, sudut 30. Dia akan menghasilkan sudut 30. Kita tengok sikit sudut 30 kita. Sekejap Balik dah. Tak je. Ni. Nampak ni? Sudut 30 kan? Dia panggilnya macam mana? Panggilnya macam ni. Ni berapa baki kat sini? 30 darjah. So angle dia 30 darjah, jarak dia berapa? Sini ke sini. Ni kita kena tahu. Jarak dia 60. So kita kena tahu arahan nak bagi ke dia tu apa. Maksudnya kita kena lagi bijak daripada dia lah. Boleh faham? Boleh sebab kita baca daripada bawah lah ke atas sana. So bukaan dia adalah 30. So kita tengok. Nampak Okey. Ni saya bagi secara kasar lah. Snap to endpoint yang kita gunakan arahan objek snap tadilah. Mesti ada snap tu. Snap tu mana? To endpoint. Sebab kita nak tangkap garisan yang kita dah hasilkan sebelum tu. Kita nak sambungkan lagi. Okay. At 40 ni adalah jarak. Jarak garisan. Yang ini adalah bukaan 90. Okay. Dia akan bagilah sudut-sudut. You bagi arahan, dia akan bekerja untuk awak. Okay. Yang ini pun lebih kurang sama. You just repeat the same thing. The same ayat, cuma yang berbeza dari segi berapa dia punya sudut, berapa dia punya panjang. Panjang garisan lah. Okay. Ni. Draw line, snap to endpoint, snap to endpoint. Berapa kali yang you nak kena buat? So that's why saya kata awak kena lebih bijak dari perisian tu. Nampak tak? Kalau you tak bagi arahan, dia tak boleh buat kerja. Okay, cetak. Plot. Ini sentiasa ada, selalu sangat. Boleh Okey, saya bawakan sedikit lah contoh lah. Tadi lukisan rajah 2 objek yang macam tu, poligon tak sekata. Dia minta kita lukis dan arahan-arahan ni adalah mengikut dia punya langkah step by step. Nampak tak? Okay, saya nak bawa secara kasar ni. Macam mana soalan ditanya pada awak. Okey, contoh lah. Okay, semua ada ayat-ayat di sini. Okay, arahan dia mungkin dia letakkan secara upside down. Okay, lukisan garisan mengufuk mungkin dia letakkan di bawah, cetak dia letak kat bahagian atas. Contoh lah, dia tak ikut sequence ni dah. Dia akan susun dekat awak secara random. Sekarang dia minta kita labelkan contoh lah 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ada berapa langkah kerja kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langkah yang ke-6 dia senaraikan dah untuk awak. Nampak tak? Jadi, awak lah yang kena susun 1, 2, 3, 4, 5 tu. Semua dah ada. Perintah kendalian LTK pun dah diberi pada awak. Okay. Awak just susun sahaja langkah step by step. Supaya dapat menghasilkan objek dalam rajah 2. Ini adalah contoh lah. Nampak tak gambaran soalan dia tanya macam mana? Boleh
SPM 2020 soalan itu yang dia tanya. Nampak tak? Boleh faham? Boleh tak? Pelajar bagi tahu lepas je exam, tahun lepas lah abang-abang awak tu dia kata, cikgu, lukisan terbantu komputer tak ada pun dia tanya perintah kendalian. Kalau dia tanya awak perintah kendalian, agak sukar sedikit lah. Nampak tak? You terpaksa tahu ni nak draw line, comma, snap to end point, snap to midpoint for example. Nak kena tulis pula ayat-ayat ni lah. Nak kena bagi arahan add, jarak, sudut berapa. Ni contoh lah. Okay. Tapi tahun lepas dia tak tanya dah perintah kendalian AutoCAD dekat kita. Dia minta kita susun langkah kerja mengikut sekuen dia. Jadi awak kena mahir lah. Lepas lukis garisan, you kena follow diagram tu daripada awal. Lepas tu nak pergi ke mana, awak kena tahulah. Dapat tak gambaran tu? Boleh kelas? Boleh. Boleh dapat gambaran Belum lagi hands on. Okey, sekarang okey. Nak habis hari ni saya tak boleh sambung dah. Masa dah habis. Okey, saya keluar sekejap. Saya nak off. Saya nak stop sekejap Okey, saya start sekejap my recording. Sekejap Untuk esok